Jemput Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus kepada butiran 020000 pembangunan modal insan daripada 372 juta naik kepada 403 juta. Butiran 02100 pembangunan tenaga manusia naik juga ke 332 juta dan butiran 02200 pembangunan kemahiran dan pengiktirafan daripada 67 juta naik ke 71 juta. Saya ucap tahniah dan syabas kepada Kementerian Sumber Manusia tentang usaha ini. Program pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET ni adalah satu perkara yang amat penting dalam pembangunan modal insan dalam menerapkan latihan terutamanya kepada insan muda Malaysia dan telah menjadi perkara yang didendangkan, diberitahu, dimaklumkan bahawa mestilah mencakupi amalan-amalan baru termasuklah dengan penglibatan secara jelas pihak industri dalam sektor latihan. Ia disebut dalam RMK 12 kajian separuh penggal sebagai Academy in Industry ataupun Industrialmanship. Jadi Tenggara ingin bertanya, berapakah sebenarnya peruntukan untuk TVET ini secara khusus, sebab mengkaji tentang dokumen yang ada ni tak jumpa perkataan TVET tu dengan spesifik lah. Cuma kita nak tahu berapakah keseluruhan peruntukan untuk TVET ni dan kerana apa? Kerana pembangunan TVET negara ini, sementara pula Kementerian Sumber Manusia sebagai setiausaha kepada Majlis TVET Negara adalah agenda yang utama dan amat penting lah dalam menala kemaraan kerajaan madani ini, dan ia sangat menjadi signifikan kerana generasi muda sebenarnya dahagakan kepada latihan untuk menjadi pekerja mahir ataupun separa mahir lah. Dan Tenggara juga ingin bertanya, berapakah sasaran pelajar yang akan dihasilkan melalui peruntukan tahun 2024 ini, dan mohon Kementerian kalau tak dapat jawab secara masa penggulungan nanti mungkin boleh sediakan secara bertulis perincian jumlah sasaran mengikut pecahan bidang yang ditawarkan dan apakah bentuk-bentuk kursus yang disediakan, kursus ataupun program latihan untuk meningkatkan kemahiran para pekerja sedia ada termasuk dengan reskilling dan upskilling. Saya ingin berkongsi sedikit, Puan Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri telanjur ada di sini. Pagi tadi saya melihat pemeteraian MOU antara Majlis Belia Malaysia dan Reskill EduTech, di mana usaha sama ini kelak akan membawa satu kaedah latihan yang baharu kepada generasi muda di Malaysia, di mana mereka menggunakan platform maya dengan harga serendah $1 sebulan. Maka para pekerja, harapannya lah para pekerja di sektor-sektor industri terutamanya yang ingin menambah pengetahuan dan mempertingkatkan kemahirannya boleh menggunakan khidmat portal yang disediakan itu di bawah gerak kerja Reskill EduTech ini dan mendapat keabsahan tentang ilmu itu ataupun kemahiran yang dipelajari ini melalui online ini daripada 4 buah negara asing lah, termasuk United Kingdom. Jadi dalam peruntukan yang ada pada 2024 ni dan kita menuju kepada era digitalisasi, mungkin pihak Kementerian Sumber Manusia boleh melihat pendekatan-pendekatan seumpama ini dengan kolaborasi yang tuntas daripada yang Majlis Belia Malaysia misalnya. Jadi boleh kita menjangkau, melangkaui lebih ramai lagi pekerja-pekerja kita sedia ada di sektor-sektor industri supaya terlatih sama ada upskilling ataupun reskilling, supaya dengan itu produktiviti boleh meningkat dan kita boleh bersaing dengan negara-negara asing. Seterusnya, Puan Pengerusi, butiran 030200 keselamatan dan tahap kesihatan pekerja daripada 133 juta naik ke 135 juta. Terima kasih dan tahniah terhadap kepada PKSO yang selama ini telah sebaik mungkin memastikan kebajikan para pekerja. Setakat semalam saya meneliti 277 orang daripada 533 pemohon faedah sistem insurans pekerja SIP ini telah berjaya, dan bekas pekerja My Airline yang tertindas juga telah diambil pedulilah melalui skim PKSO ini. Jadi kerajaan juga dicadangkan perlu mempertekadkan lagi peruntukan di bawah butiran ini, cadangan Tenggara, supaya lebih banyak lagi pekerja dapat dibela dan menambahkan jumlah pencarum dalam sektor gig. Kita tahu sebelum ini pun semasa perbahasan peringkat dasar, saya sebut bahawa sektor gig ni semakin berkembang. Jadi Tenggara ingin bertanyakan berapakah jumlah pekerja dalam sektor gig berdaftar dengan PKSO secara sukarela untuk mencarum setakat ini, dan apakah langkah yang bakal diperkenalkan bagi memastikan pekerja sektor gig ini terus mencarum. Dan sebagai tambahan,
satu fenomena baru yang membimbangkan semakin ketara di kebanyakan tempat kerja di bawah butiran 030200 juga ini, iaitu berkaitan dengan kesihatan mental pekerja yang disebut dengan istilah kelesuan pekerja. Laporan kesejahteraan pekerja 2022, 58% pekerja di Malaysia mengaku mereka mengalami kelesuan akibat kerja. Sebab tu saya di unit perancangan ekonomi juga ada kalangan rakan saya yang bekerja di sektor kerajaan pun terpaksa dibawa ke motivasi ataupun sesi-sesi kaunseling kerana mengalami stres. Jadi di bawah butiran ini saya harap Kementerian Sumber Manusia ada merangka program ataupun kursus agar majikan memahami kesihatan tenaga pekerja mereka sekaligus memudahkan mereka mengenal pasti gejala kemerosotan kesihatan mental seperti depresi dan kebimbangan supaya produktiviti dapat digegarkan dan Malaysia boleh kekal sebagai imej negara yang sejahtera. Itu saja Puan Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara.